Hai, Assalamualaikum buat anak murid cikgu 2 PKKS Sabah. Pada hari ini kita akan belajar subjek kemahiran vocational spesifik pembuatan inti, manis dan savory CA02. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menyedia inti manis dan savory mise en place. Standard kandungan 2.1 menyedia inti manis dan savory mise en place. Standard pembelajaran 2.1.1 jenis-jenis perkakasan dan peralatan memasak. 2.1.2 fungsi dan kegunaan perkakasan dan peralatan untuk memasak inti manis dan savory. Menyedia inti manis dan savory mise en place. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, marilah kita memahami apakah maksud mise en place. Ia digunakan dalam dapur profesional untuk merujuk kepada menyusun bahan-bahan, contohnya daging, sos, barang-barang rempah, sayur-sayuran segar dicincang dan komponen lain. Mise en place bukan sahaja bermaksud tentang penyediaan tempat, tetapi ia juga berkaitan dengan pemilihan resepi. Bagaimana kita hendak memilih resepi yang sesuai. Kedua, penyediaan peralatan. Kita bersedia sebelum memasak menyediakan peralatan untuk memasak sesuai dengan resepi yang kita pilih. Ketiga ialah penyediaan urutan kerja. Proses dari awal hingga akhir untuk menghasilkan contohnya roti. Peralatan. Penggunaan peralatan yang besar dalam industri roti ini dapat memperbaiki kualiti makanan, kualiti pengeluaran dan menjimatkan masa dan tenaga. Yang kedua, harga peralatan ini adalah lebih mahal daripada alat tradisional dan peralatan ini canggih dan kompleks untuk beroperasi. Yang ketiga, latihan yang betul adalah penting untuk memastikan pengekalan penggunaan dan boleh dilaksanakan mengikut prosedur yang betul. Contoh peralatan yang digunakan untuk menyedia inti manis dan savory mise en place iaitu dapur. Dapur diperbuat daripada besi tempur berat, disediakan dengan lampu kabinet pemanasan, berfungsi untuk melakukan kerja memasak. Peralatan yang kedua iaitu ketuhar. Ia digunakan untuk membuat pastri dan produk roti. Suhu boleh dikawal mengikut haba yang diperlukan dan terdapat penentu masa untuk memantau masa memasak. Peralatan yang ketiga iaitu mesin pengadun. Ia digunakan untuk mencampur dan membuat dough krim atau mengisi bahan. Mempunyai 3 fungsi kelajuan: perlahan, sederhana, cepat. Ia mempunyai 3 alat tambahan utama. Yang pertama iaitu whip. Digunakan untuk memukul krim, telur dan produk bertekstur lembut. Kedua, pedal. Untuk adunan kek mentega, biskut dan dough pie. Hook. Digunakan memukul dough roti atas dough keras yang lain. Peralatan yang keempat iaitu penimbang digital. Skala digital adalah yang terbaik digunakan untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Ini adalah untuk memastikan barang-barang yang ditimbang dengan betul supaya dapat menghasilkan produk yang sempurna. Peralatan yang kelima
dalam menyediakan inti manis dan savory mise en place, iaitu meja kerja. Perlu untuk mempunyai tempat yang baik untuk menyediakan dan menghasilkan produk. Mari tonton video, cari gambar peralatan membuat inti manis dan savory mise en place. Okay, hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Cik Ain dalam Seminit Resipi. Okay, hari ni Cik Ain nak ajar macam mana kita nak buat royal icing. Sebab ramai juga sebenarnya yang minta tips lah juga kenapa diorang buat royal icing. Ada yang macam berkentul lah, terlalu cair lah, apalah kan. So hari ni Cik Ain nak tunjuk macam mana kita nak buat royal icing. Okay, so kita mulakan dari sekarang. Mula Cik Ain nak ayakkan dulu kita punya icing sugar, gula icing lah. Sebab ada orang yang buat terus bam masuk dalam mixer kan. Tapi Cik Ain prefer ayak lah supaya kita dapat apa orang kata, outcome yang halus, smooth, macam gitu. Okay, so kita ada parchment paper, bentangkan je kat sini. Dan Cik Ain ada gula icing. Kita akan ayak dia dulu bagi halus. Masukkan dia semua. Itu ramai yang tanya Cik Ain beli ni dekat mana kan. Korang boleh cari dekat ni je, kat kedai bakery. Ada punya. Okey, dah siap. Ini kita akan angkat dia, kita akan masuk terus dalam bowl ni bowl ni masukkan je terus. Okey. So sekarang ni kita nak pecahkan, nak asingkan putih telur dengan kuning telur. Kita akan masukkan je tengah-tengah dia. Macam gini. Tolakkan dia. Bagi dia sedap dulu gula-gula tu. Okey, untuk whisk dia, of course kita akan pakai whisk attachment. Make sure korang pukul tu mula-mula kelajuan yang slow dulu. Pakai nombor 1 and then baru boleh bila dah sebati baru korang boleh kuatkan kelajuan dia. Lepas tu kita akan whisk dia sampai dia stiff peak saja. Jangan over kalau over dia boleh rosak. Okey, untuk perasa ni korang terpulang lah nak masukkan apa, tapi hari ni Cik Ain nak pakai honeydew. Bubur sikit je. Okay, masa korang whisk ni, dia crucial part sikit. Make sure bila dia betul-betul dah stiff peak, dah bertanduk tajam macam tu, dah stop. Jangan keep mixing dia, okay? Nanti kan dia rosak, I tak tahu. Okay, so sikit lagi Cik Ain punya. Ini belum lagi, ini kira macam soft medium lah ini. Nampak tak dia punya tu melengkung kan? Cik Ain nak dia betul straight lah, stiff peak. So kita pukul sikit lagi. Bowl ni dia macam ni, nampak? Means dah okay dah. Okay, untuk simpan dia, just ambil apa-apa Tupperware lah, container kan. Kita akan masukkan dalam dia. Ni masukkan dalam ni. Stick wrap tu make sure kena dekat dia Kalau tak nanti dia kering dan dia merekah, dia dah tak apa orang kata, dah tak cantik lah. Okay, mula-mula bubuh dulu pewarna yang you all nak. Cik Ain ada colour turquoise kat sini, cantik kan? Cik Ain tak sarankan untuk balut kek lah sebab dia keras, nanti dia akan keras. Cik Ain akan bubuh sikit dulu. Then kita kacau. So yang macam ni dah boleh sesuai untuk topping dekat apa nama? Sugar cookies. Dia sesuai sangat lah. Okay, so sekarang ni kita dah tunjuk konsistensi yang untuk buat dekor atas sugar cookies kan. Okay, tapi andai katalah korang buat tu tercair, terbanyak air letak kan, tak ada masalah. Bila dah macam tercair, dia dah jadi macam flat kan, dah macam banjir je kan. Jangan risau, ambil je gula icing, tapis di atas tu, and then kacau, buat balik macam tu. So nanti dia okey lah, okay? Okay, itu saja tips macam mana nak buat royal icing daripada Cik Ain. Jangan lupa cuba, okay? Okay, bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. Korang dah dapatkan belum buku Seminit Resipi? Kalau belum, dapatkan di seminitresepi.my, okay? So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye!